Sebelum sidang media Menteri Kesihatan tadi, kita ada membawakan sidang media oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang mengulas panjang juga susulan daripada sidang media Menteri Kesihatan semalam, kelonggaran SOP protokol SOP COVID-19 yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan semalam, dan pastinya ianya merupakan satu pengumuman yang penting bagi institusi pendidikan, dan keterlibatan ataupun perkara-perkara yang diumumkan itu bukan sahaja melibatkan pelajar dan juga guru, tetapi juga melibatkan dari segi peranan ibu bapa juga dalam kelangsungan kesihatan anak-anak mereka yang berada di sekolah, dan juga kelangsungan dari segi menjalani pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, kelangsungan itu dapat diteruskan dengan cara yang baik. Jadi untuk kita mengulas dengan lebih lanjut susulan daripada sidang media Menteri Kanan Pendidikan ini, bersama dengan saya adalah Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isra Awani. Nampaknya tadi dalam pengumuman Menteri Kanan Pendidikan tadi lebih kepada seolah-olah kembali seperti biasa sebelum pandemik, tetapi dengan beberapa langkah-langkah pengawalan kendiri dan juga yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, sebagai contoh anak-anak yang pelajar-pelajar yang bergejala dan sebagainya. Mungkin reaksi awal Dr. Anwar melihat kepada pengumuman yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi. Terima kasih Saudara Hazris. Saya tersenyumlah sekarang kerana kita dapat melihat pengumuman itu telah menjelaskan kepada kita bahawa kita mula kembali kepada normal. Sekolah-sekolah akan dibuka sepenuhnya dan tidak ada lagi banyak sekatan-sekatan dalam kita melaksanakan pendidikan kita selepas ini. Itu satu yang boleh kita ucapkan tahniah kepada KPM yang telah memberikan satu garis panduan yang pada saya cukup jelas bagaimana pengoperasian sekolah akan dilaksanakan selepas ini, dan kita dapat melihat anak-anak kembali ke sekolah dalam keadaan yang lebih selesa, dan mereka, ibu bapa juga nampaknya akan lebih rasa selamat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Baik, itu yang pertama, Arif. Ya, Dr. Anwar, melihat kepada antara perkara yang suka untuk saya highlight ataupun melihat kepada yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan tadi adalah berkenaan dengan pengurusan murid bergejala dan positif COVID-19. Kerana kita tidak boleh lari, kerana virus ini masih lagi berada di sekeliling kita, tahap pengawalan itu cukup penting. Peranan pelajar, kalau kita cakap dalam konteks pelajar sekolah rendah, itu mungkin agak sukar juga untuk guru-guru mengawalnya, tetapi peranan ibu bapa juga cukup penting dalam situasi ini. Mungkin Dr. Anwar boleh ulas melihat kepada pengumuman pengasingan murid, isolasi dan juga melakukan ujian kendiri dan sebagainya. Pandangan doktor? Ya, betul, Saudara Haris. Selepas ini apa yang penting adalah kerjasama yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah. Saya fikir pihak sekolah telah berusaha melakukan yang terbaik. Garis panduannya juga sudah ada. Tinggal lagi sejauh mana ibu bapa dapat mengambil garis panduan ini dalam keadaan yang terbuka, bersedia untuk bekerjasama dengan pihak sekolah. Dan saya percaya kalau kedua-dua pihak ibu bapa dan pihak sekolah dapat bekerjasama dengan baik, kita akan dapat melihat penularan kes tidak akan berlaku dengan begitu pantaslah. Tapi bagaimanapun kita kena lebih berhati-hati, kerana seperti yang sebut Aris tadi, anak-anak ini kadang-kadang mereka boleh terlupa bahawa kita masih dalam keadaan endemik, kes-kes masih ada. Jadi tindakan peringatan dari masa ke semasa harus diberikan, dan komunikasi antara ibu bapa dan pihak sekolah mesti dipertingkatkan. Kita tidak boleh terlalai, dan kita tidak mahu sistem pendidikan kita tergugat sekali lagi semata-mata kerana kita lalai dalam menjaga keselamatan dan juga ketenteraman murid-murid di sekolah. Dr. Anwar, antara perkara lain yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan tadi adalah berkenaan dengan isu kehadiran, kerana sebelum ini kelonggaran diberikan kepada ibu bapa dalam menentukan sama ada untuk menghantar anak-anak ataupun untuk kekal secara pembelajaran secara hybrid ataupun virtual sahaja. Dan kali ini pengumumannya adalah kehadiran adalah wajib. Dr. Anwar melihat dalam tahun kalender akademik yang baru ini, bagaimana Dr. Anwar melihat ianya merupakan satu perkara yang penting, pertama sekali untuk kita catch up apa yang terlepas
yang melibatkan anak-anak sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah ini? Ya, Haris, kehadiran sekolah ni adalah faktor utama kepada pelaksanaan sistem pendidikan ataupun sistem persekolahan. Jadi apabila KPM telah menetapkan bahawa anak-anak wajib hadir ke sekolah, saya fikir itu adalah satu keputusan yang baik ya. Kerana ibu bapa ni kadang-kadang mereka pun ada yang masih ragu-ragu untuk menghantar anak-anak mereka. Jadi saya fikir dengan mewajibkan kehadiran itu, maka ibu bapa akan mengambil tindakan yang lebih serius untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dan saya percaya mewajibkan ini juga bermaksud KPM telah mengambil sepenuhnya tanggungjawab untuk memastikan keselamatan anak-anak berada dalam keadaan yang baik di sekolah. Saya fikir KPM sudah mempunyai keyakinan untuk menjaga keselamatan anak-anak dengan bantuan guru-guru dan juga pihak sekolah dan juga ibu bapa. Saya percaya kewajipan untuk menghantar anak-anak ke sekolah ini akan memberi manfaat yang baik kepada anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Dr. Anwar, dalam kalender akademik ini pastinya ianya merupakan tahun yang cukup penting. Setelah 2 tahun lebih kita melihat pelajar-pelajar ini terpaksa melalui pelbagai cabaran, sama ada melalui pengajaran dan pembelajaran PDP itu secara virtual, ada yang lepas itu ditukar hybrid, ada yang perlu masuk secara penggiliran, dan kali ini semuanya secara fizikal. Bagaimana Dr. Anwar melihat pentingnya ketika ini untuk catch up dan juga memastikan bahawa silibus-silibus ini anak-anak ini tidak terpinggir daripada silibus yang wajar untuk mereka catch up mungkin pada tahun-tahun sebelum ini, pandangan doktor? Ya, yang pertama sekali kita perlu ada maklumat tentang baseline sistem pendidikan kita. Berapa ramai sebenarnya pelajar-pelajar misalnya yang tercicir, yang berhadapan dengan masalah pembelajaran, yang berhadapan dengan tekanan emosi dan berbagai-bagai isu berkaitan dengan pendidikan. Ya. Baseline ini, maklumat-maklumat ini sangat penting kerana dengan maklumat ini perancangan pendidikan dan pemulihan dapat dilakukan dengan lebih baik. Jadi saya harap KPM boleh menyediakan baseline ini, data-data yang kita perlukan untuk melakukan pemulihan kepada apa yang telah berlaku 2 tahun yang lalu. Ini sangat penting. Jika kita tidak ada data yang menunjukkan apakah baseline yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita, kita mungkin melaksanakan sistem pendidikan kita dalam keadaan tidak mengetahui keadaan sebenar apa yang berlaku 2 tahun yang lalu. Berapa banyak keciciran telah berlaku, berapa banyak pelajar yang hilang motivasi, berapa banyak pelajar yang tidak boleh membaca menulis dengan baik. Jadi ini semua maklumat-maklumat yang sangat diperlukan. Dan saya fikir KPM tentu mempunyai data-data ini dan data-data ini boleh digunakan untuk merancang sistem pendidikan untuk pasca pandemik ini, Haris. Ya, Dr. Anwar, akhir sekali melihat kepada data dan juga apa yang dinyatakan tadi, bagaimana ianya satu langkah holistik perlu dilakukan oleh KPM, sama ada ataupun data itu baru nak dapat data itu, baru nak collect data itu, ataupun sebenarnya KPM telah pun ada perincian-perincian data tersebut, kerana pada ketika ini kalau kita lihat ini sudah nak memasuki akhir bagi sesi pertama untuk kalender akademik kali ini. Tapi bagaimana untuk kalender akademik yang akan datang? Adakah perlu ada penambahbaikan dan juga pelarasan dari segi pelaksanaan PDP melibatkan pelajar-pelajar yang mungkin tercicir, yang memerlukan perhatian khusus dalam meningkatkan tahap akademik mereka ini, Doktor? Ya, sebenarnya data yang dikutip oleh KPM ni banyak. Data-data dikutip secara berterusan daripada pihak sekolah, termasuk data-data pencapaian dan prestasi pelajar melalui pentafsiran bilik darjah dan sebagainya. Saya fikir KPM tidak mempunyai sebarang masalah dari segi untuk mempunyai data-data baseline tentang sistem pendidikan kita dan sejauh mana mereka dapat merancang pendidikan masa depan. Satu perkara, Haris, yang mungkin saya boleh sentuh di sini adalah dalam pengumuman pengoperasian sekolah sebentar tadi, satu perkara yang mungkin tidak disentuh oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan adalah berkaitan dengan plan kecemasan ataupun contingency plan jika berlaku kes-kes di sekolah. Ini ada ibu bapa yang bertanya soal ini. Apakah contingency plan ataupun langkah kecemasan pihak kementerian jika ada kes-kes berlaku di sekolah? Adakah sekolah akan ditutup? Berapakah bilangan ataupun
tahap maksimal yang menyebabkan sekolah ditutup, dan apakah tindakan ibu bapa jika berlaku kes-kes yang menyebabkan mungkin sekolah ditutup kalau berlaku kes-kes penularan yang baru. Jadi ini tidak disentuh oleh KPM. Saya percaya mungkin ada surat keliling yang akan dikeluarkan oleh KPM pada pihak sekolah. Tetapi ibu bapa juga berhak mengetahui tentang plan kecemasan oleh pihak KPM jika berlaku kes-kes yang lebih serius di sekolah, yang kita harap tidak berlaku pada masa ini atau masa depan. Terima kasih. Ya, Dr. Anwar, mungkin akhir sekali harapan kepada ibu bapa, kerana pada ketika ini peranan ibu bapa itu sebenarnya cukup penting dalam melihat kepada anak-anak yang mungkin bergejala, kerana mungkin ada ibu bapa yang mungkin terlepas pandang ataupun mengambil ringan isu anak-anak yang mungkin bergejala dihantar terus ke sekolah dan akhirnya akan menyebabkan kluster di institusi pendidikan maupun di sekolah. Pandangan doktor? Ya, ini yang mungkin menjadi satu ruang untuk satu kelemahan kalau ibu bapa mempunyai sikap tidak acuh kepada isu kesihatan dan keselamatan anak-anak mereka, sebab ia akan menyebabkan berlaku jangkitan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang lain. Jadi peringatan, teguran dan notifikasi ini harus sentiasa diberikan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa melalui berbagai platform yang sedia ada, sama ada melalui sosial media dan sebagainya, supaya hubungan dan komunikasi ini dapat mempertingkatkan kesedaran dan juga keprihatinan ibu bapa tentang usaha pihak sekolah, usaha KPM untuk mengekang penularan itu daripada berlaku. Saya percaya ada ibu bapa yang sangat prihatin tentang isu ini, tetapi ada juga ibu bapa yang mungkin terlepas pandang ataupun perlu diperingatkan selalu. Jadi harapan kita, selain daripada pihak sekolah dapat meneruskan usaha untuk memastikan keselamatan anak-anak terjamin di sekolah, apa juga yang menjadi satu perkara yang penting diusahakan adalah untuk sentiasa memberi peringatan kepada ibu bapa. Mungkin ada ibu bapa yang mungkin terlepas pandang, terlupa, terlalai. Jadi dengan memberi peringatan yang berterusan ini, saya percaya kita berjaya sekurang-kurangnya mengekang penularan ini berlaku di sekolah demi kebaikan dan keselamatan anak-anak kita. Baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, mengulas berkenaan dengan susulan daripada pengumuman oleh Menteri Kanan Pendidikan berkenaan dengan protokol baru COVID-19 di sekolah dan juga pelaksanaan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan melibatkan pelajar-pelajar di sekolah menengah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan pastinya